Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun di atas talian untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seperti mana yang kita tahu, kuliah kita ini kita laksanakan ataupun kita adakan selama ataupun dengan kekerapan sebulan sekali. Dianjurkan, sebulan 2 kali kalau tak silap saya, dianjurkan oleh Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia. Jadi insya-Allah hari ini kita nak sambung. Kita masih lagi berada dalam kitabul ilm, kitab ilmu di dalam Sahih Al-Bukhari. Insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang baru, iaitu kata Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, babu tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais ala an yahfazul iman wal ilm wa yukhbiru man wara'ahum. Yang bermaksud bab pada membicarakan tentang kita panggil apa, tahrid ni macam galakkan, suruhan, galakkan ataupun suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap rombongan Abdul Qais yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ini menjaga iman, menghafal apakah itu iman, mengamalkan, memelihara apakah itu iman, wal ilm dan juga ilmu, wa yukhbiru man wara'ahum dan menyampaikan kepada orang yang berada di belakang mereka, yakni orang yang berada di perkampungan mereka, orang yang berada di kawasan dan negeri mereka. Mereka datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka tentang iman, tentang ilmu, dan mereka ini digesa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghafalnya, untuk memeliharanya dan juga untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada orang yang tidak ada bersama dengan mereka sewaktu mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok dekat tajuk bab ini, Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan kepada kita tanggungjawab seseorang yang berilmu, tanggungjawab orang yang mengetahui sesuatu ilmu. Bukan hanya dia perlu menghafal, dia juga perlu memeliharanya. Pelihara ilmu, pelihara iman ialah dengan kita menghafalnya dan juga mengamalkannya. Bukan hanya sekadar itu, bahkan tanggungjawab itu juga merangkumi untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi ini tanggungjawab orang yang berilmu. Sebab itu Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang besar kepada mereka yang mempunyai ilmu. Kerana tuntutan ilmu bukan hanya sekadar tahu. Kalau ilmu tu hanya sekadar tahu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka tidak ada beza di antara ilmu dengan maklumat. Tetapi ilmu di dalam agama ini, ilmu agama ini mesti difahami, dihafal, diamal dan disampaikan. Sebab itu Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang besar. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan dengan ilmu. Orang yang ada ilmu tanggungjawabnya besar. Maka tak boleh tidak orang yang berilmu, melainkan mesti menyampaikan ilmunya yang dia tahu kepada orang yang memerlukan ilmu tersebut. Ya, mesti bagi tahu, terutamanya bagi orang yang perlu tahu. Mungkin ada ilmu-ilmu yang orang ni tak perlu tahu.
Seperti mana kata Abu Hurairah, aku hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bekas daripada ilmu. Yang ni satu bekas ni aku sebarkan. Satu lagi bekas ni kalau aku sebarkan akan terputuslah urat tengkuk. Maksudnya satu lagi ni hanya diperlukan oleh sebahagian orang. Sebahagian orang kalau tahu dia akan salah guna. Yang ni tak apa. Tapi kalau orang tu perlu tahu sesuatu ilmu, kita perlu untuk menyampaikannya. Ya, sebab itu Al-Imam Al-Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari masa membawakan bab ini, dia tidak hanya menyatakan tentang tanggungjawab seseorang untuk mengamalkan, dan juga bukan hanya sekadar untuk tahu, tetapi untuk menyampaikannya kepada mereka yang tidak tahu. Dan cabarannya besar. Cabaran orang yang ada ilmu dan nak menyampaikan ilmu ni besar cabarannya. Ada kala dia dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Ada kala dia dituduh sebagai orang yang mengelirukan masyarakat. Ada kalanya dia dituduh sebagai orang yang dengki. Inilah kerja para anbiya, mengetahui sesuatu ilmu tentang wahyu dan menyampaikannya kepada umat. Dan cabaran yang dikenakan terhadap Nabi ini bukanlah satu cabaran yang ringan, bahkan ia merupakan satu cabaran yang berat. Dan pastinya orang-orang yang mempunyai ilmu, yang mewarisi ilmu para anbiya, akan mengalami ataupun merasai sedikit daripada kepayahan membawa ilmu, sama seperti mana yang telah dirasai oleh para anbiya. Walaupun tak sama dari sudut cabaran dan ujian, besar lagi cabaran dan ujian para anbiya ni, tetapi pastinya ada sedikit orang yang membawa ilmu yang benar dengan ikhlas, pastinya sedikit akan rasa kesukaran, kerana orang-orang yang jahil akan merasa berat dan beban untuk memahami sesebuah ilmu. Tapi sabarlah. Orang yang ada ilmu, orang yang nak menyampaikan ilmu, kena sabar. Kerana ganjaran untuk orang yang menyampaikan ilmu yang benar ni besar. Ganjarannya besar, maka sebab itu darjatnya tinggi. Maka sebab itu cabarannya besar. Kerana kita sedang melakukan kerja para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu riwayat tanpa sanad penuh, iaitu dalam Sahih Bukhari ini kita panggil sebagai hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari kata waqala Malik ibnul Huwairith, berkata Malik ibnul Huwairith, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia kata qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum fa'allimuhum, kembalilah kepada keluarga kamu, hendaklah kamu mengajarkan kepada mereka, beritahu kepada mereka tentang ilmu, beritahu kepada mereka tentang apa yang telah disampaikan kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka tahu apakah itu tuntutan Allah dan Rasulnya untuk mereka lakukan. Al-Imam Al-Bukhari tidak membawakan sanad hadis, sanad untuk kata-kata ini, kerana Al-Imam Al-Bukhari telah membawakan sanadnya di tempat yang lain di dalam Sahih Al-Bukhari. Kerana Imam Bukhari dia takkan ulang mana-mana hadis yang sama tanpa ada faedah. Kalau dia nak ulang, dia mesti bawa lafaz baru ataupun sanad baru. Ini style Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Kata Imam Ibn Battal, ketika mana Malik bin Huwairith membawakan riwayat ni dan Nabi SAW pesan kepada Malik dan juga orang yang berada dengan Malik bin Huwairith pada ketika itu, Nabi kata balik ke rumah kamu, balik kepada keluarga kamu, ajar mereka. Kata Ibn Battal, menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak tahu tentang ilmu berkenaan adalah satu kewajipan fardu kifayah setelah tersebarnya Islam. Setelah tersebarnya Islam, ilmu boleh didapati daripada pelbagai sumber, maka hukum menyampaikan ilmu tentang agama ni di zaman ni terutamanya adalah fardu kifayah. Maksudnya kalau ada sebahagian orang buat, yang lain dimaafkan untuk buat. Maksudnya kalau dia tak buat selagi mana ada orang buat, maka dia dimaafkan kerana ia bukan fardu ain, ia fardu kifayah. Tetapi kata Ibn Battal, pada permulaan Islam,
sewaktu Islam belum menjadi dominan, sewaktu orang-orang Islam ni masih lagi kurang, sewaktu orang Islam ni masih lagi tak ramai, maka pada ketika itu menjadi fardu ain terhadap orang yang memahami sesebuah ilmu untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan di zaman ini juga boleh jadi fardu ain. Bila mana kita perlu menyampaikan ilmu tersebut kepada orang yang memerlukan dan tidak ada orang yang tahu tentang ilmu tu melainkan kita, maka ia menjadi fardu ain ke atas kita. Jadi kita tengok hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya nak paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh tengok sama-sama terjemahan ni. Yang mana terjemahan ni dia tak bawa hadis muallaq, dia hanya bawa hadis yang ada sanad penuh daripada Al-Imam Al-Bukhari. Terjemahan ni lah yang saya bawakan ini, terjemahan Indonesia. Dia tak bawa tadi riwayat Malik bin Huwairith. Tak apalah, saya dah bacakan. Kita nak tengok hadis ni, ya. Hadis yang ke-85. Hadis yang ke-85 di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, saya tengok dia punya penomboran. Kalau ikut penomboran kita Arab saya 87. Kalau ikut penomboran dekat terjemahan ni 85. Tak apalah, beza sikit-sikit. Baik. Bab dia bab yang sama, iaitu anjuran Nabi ataupun gesaan Nabi SAW kepada rombongan ataupun utusan Abdul Qais untuk menjaga iman dan ilmu dan untuk menyampaikan kepada orang yang datang selepas mereka ataupun orang yang berada di negeri mereka. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu utarjimu baina ibn Abbas wa baina an-nas faqala inna wafda Abdul Qais أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنطم والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوا واخبروا من وراءكم. Inilah hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dengan sanad dia sendiri, dengan sanad penuh. Inilah hadis Sahih Bukhari dalam bab ni. Yang hadis yang saya baca tadi hadis muallaq, dia tak termasuk dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari masukkan sebagai sokongan sahaja, ya. Sebagai sokongan kepada bab ini. Baik, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah bercerita kepada saya hadis ini Muhammad ibnu Bashar. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Gundar. Gundar ni gelaran, tuan-tuan. Nama sebenarnya Muhammad bin Ja'far Al-Huzali. Dia ni anak murid kanan, anak murid hebat Syu'bah ibn Al-Hajjaj. Orang panggil dia Gundar sebab dia ni agak bising sikit, riuh sikit. Gundar. Yang mana dia mengatakan, Gundar kata telah bercerita kepada kami hadis ini Syu'bah. Syu'bah ibn Al-Hajjaj, seorang muhaddis besar daripada Iraq. Seorang yang begitu tekun belajar ilmu hadis. Seorang yang serius dalam menyampaikan hadis, yang betul-betul berhati-hati. Yang mana dia ni mengambil hadis daripada Abi Jamrah. Dia mengambil hadis daripada Abi Jamrah. Dikatakan Abu Jamrah ni nama sebenar dia Nasr ibn Imran. Ya. Dia ni Abu Jamrah ni, dia kata kuntu utarjimu baina ibn Abbas wa bainan nas.
Dulu dia kata, waktu dia menyampaikan hadis ni kepada Syu'bah, dia kata, dulu aku adalah penterjemah di antara Ibni Abbas dan juga manusia yang lain. Maksudnya apa yang dia dengar pada Ibnu Abbas, dia terjemahkan pada manusia. Apa yang diterjemah, apa yang manusia cakap kat dia, dia pergi terjemah dekat Ibnu Abbas. Berkemungkinan bahasa berbeza. Berkemungkinan bahasa berbeza, maka pada waktu tu dia memerlukan kepada penterjemah. Jadi siapa yang jadi penterjemah? Abu Jamrah ni, Nasr bin Imran menjadi penterjemah di antara Ibnu Abbas dan juga manusia yang lain. Dan benda ni berlaku sejak daripada zaman dulu, tuan-tuan. Daripada zaman sahabat dah buat dah. Hari ni kita kat Malaysia ada tengok bagaimana kita panggil ulama-ulama Arab yang tidak boleh berbahasa Melayu, Syekh Arab cakap Arab, ada seorang penterjemah. Dan penterjemah itu dia terjemah berdasarkan apa yang difaham daripada kalam orang Arab tu kepada orang Melayu supaya orang Melayu faham. Dan benda ni diamalkan daripada zaman sahabat dengan syarat lah. Penterjemah ni kena amanah. Orang yang terkenal sebagai amanah. Kalau dia ni style pengkhianat, pembohong, penipu, maka pada waktu tu tak diterima lagi. Kerana apa? Kerana kita syak pada terjemahan dia. Kita syak pada terjemahan dia. Sebab itu dalam riwayat hadis Nabi SAW, Nabi pernah menghantar seorang sahabat dia nama Abdullah bin Amr bin Al-As belajar ilmu bahasa Hebrew, bahasa Ibrani yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, kerana Nabi SAW nak dia pandai bahasa Hebrew supaya dia boleh menterjemahkan dokumen-dokumen yang sampai kepada Nabi SAW dalam bahasa Hebrew. Kenapa? Kerana Nabi ada rasa tidak percaya kepada penterjemah mereka. Takut-takut mereka menipu. Jadi amanah untuk orang yang menterjemahkan ni berkemampuan dan beramanah. Berkemampuan first lah. Jangan dia tak faham, dia bawa pandai. Orang Syekh cakap sampai 10 minit, dia terjemah 3 saat tak sampai. Dia kata itulah benda penting. Ini benda yang perlu, iaitu kemampuan untuk memahami dan menterjemahkan dalam bahasa yang audience faham, hadirin faham. Yang kedua, dia amanah dan dia tidak menyelewengkan makna. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya rombongan ataupun kumpulan yang datang kepada Nabi daripada Bani Abdul Qais, daripada puak Abdul Qais, datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, manil wafdu au manil qaum? Ni kumpulan mana ni? Ni rombongan mana? Ni kaum mana? Ada syak sikit pada hadis ni, tapi antara dua ni makna sama, tak beza. Cuma perawi-perawi hadis ni mereka amanah. Kalau mereka tak pasti yang mana antara dua, mereka akan nyatakan. Tetapi yang pastinya kedua-dua mempunyai ataupun menunjukkan kepada makna yang sama. Qalu Rabi'ah, mereka mengatakan bila dia orang tanya kepada, bila Nabi SAW tanya kepada mereka, mereka kata Rabi'ah. Tadi kata Abdul Qais, ni kata Rabi'ah pula. Rabi'ah ni salah seorang daripada anak Abdul Qais. Mereka samalah. Mereka datang daripada kabilah yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan, marhaban bil qaumi au bil wafd. Selamat datang. Nabi SAW mengatakan selamat datang kepada kaum ataupun kepada orang yang datang, kepada kumpulan yang datang, kepada kaum yang datang, ghaira khazaya wala nadama, dalam keadaan kamu semua tidak menjadi hina ataupun penghina. Khazaya, khizyun, kehinaan, diambil daripada perkataan kehinaan. Maka Nabi SAW mengucapkan kepada mereka, selamat datang kepada kumpulan yang datang ke Madinah tanpa ada perasaan dihina ataupun tidak perlu untuk menghina diri. Kerana kamu datang ke Madinah untuk menerima Islam, satu bumi yang Allah Ta'ala muliakan dengan pelbagai kelebihan, iaitu tanah Madinah, dan satu bumi yang mana syariat dan syiar Islam terzahir di sini. Maka Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka yang datang daripada jauh dan menerima Islam ni, kamu datang dalam keadaan tidak dihina dan tidak menghina diri. Sebab
sebab kamu mengamalkan ajaran Islam. Di bumi ni tak ada ajaran yang membenarkan syirik. Di bumi ni tidak ada ajaran ya yang mempromosikan syirik kepada orang Islam. Tak ada. Kalau ada orang Yahudi pun mereka tidak dipaksa mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi orang Islam tu sendiri tidak mengamalkan syirik. Tak ada di sini perbuatan seperti mana yang diamalkan oleh orang jahiliah, iaitu menanam anak hidup-hidup. Tidak ada di sini perbuatan benda-benda yang diharamkan oleh agama yang dibenarkan untuk dilakukan oleh orang Islam. Jadi kalau kamu datang ke sini, kamu tidak perlu untuk menghina diri dengan buat benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan. Dan kamu juga tidak dihina oleh orang sini kerana kamu telah menerima Islam. Mereka gembira untuk menerima golongan yang datang sebagai orang Islam. Wala nadama, dan kamu pastinya tidak akan menyesal. Kenapa? Kerana kalau kamu terima Islam, sekali-kali kamu tak menyesal. Kamu tak menyesal kerana di dalam agama ni tidak ada yang merugikan. Di dalam agama ini tidak ada yang menyanggahi akal dan fikiran. Di dalam agama ni tidak ada ajaran-ajaran yang menyalahi ataupun menyanggahi fitrah manusia. Tak ada tuan-tuan. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamat datang kepada kaum yang datang untuk menerima Islam. Tidak perlu menghina diri, tidak perlu dihina. Mereka tidak dihina, sebaliknya mereka disambut. Dan datang pastinya mereka tidak akan menyesal. Tak menyesal. Tak menyesal di dunia pun tak menyesal, di akhirat pun tak menyesal. Ini ucapan Nabi SAW. Sebab itu para ulama kata, kita ni disunatkan untuk menyambut tetamu dengan perkataan yang menunjukkan kegembiraan kepada mereka. Supaya mereka rasa senang hati untuk sampai dekat kita. Senang hati bila sampai dekat kita, kita ucapkan perkataan-perkataan yang mengembirakan mereka. Seperti mana yang Nabi SAW sebut. Qalu. Maka mereka mengatakan, mereka bila datang jumpa Nabi, dia katalah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Dia kata, sesungguhnya kami ni datang kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada syuqqatin ba'idah, daripada perjalanan yang jauh. Kami datang kepada kamu dalam keadaan kampung kami, negeri asal kami jauh daripada Madinah. Dia orang ni betul-betul datang berjauh lah. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kufar. Dan di antara kami, di antara tempat kami dan tempat kamu, ada satu kawasan, ada satu section, ada satu perkampungan yang dihuni oleh orang kufar daripada kabilah Mudar. Maksudnya di antara kampung mereka datang berjauh. Antara kampung mereka tengah-tengah tu, dengan nak pergi ke tempat Nabi, nak pergi ke Madinah tu, ada satu kawasan yang dipanggil sebagai kawasan kafir Mudar. Orang-orang Mudar yang masih lagi beragama jahiliyah pada masa itu. Dan mereka kata, wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahrin haram. Dan kami tidak mampu untuk datang kepada kamu melainkan pada satu bulan yang haram. Yang mana saya telah pun huraikan dalam kuliah yang selepas. Bulan yang haram ni apa dia? Bulan yang haram ini adalah bulan yang diharamkan untuk berperang. Orang-orang Arab, tuan-tuan, mereka ada bulan yang dipanggil sebagai bulan yang dihormati. Bulan yang dihormati antaranya adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Tapi disebut kat sini satu bulan. Kalau kita tengok dalam riwayat Al-Baihaqi, memang disebutkan bulan Rajab secara spesifik. Bulan Rajab. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan bulan Rajab. Dia kata bulan Rajab. Yang kami boleh datang jumpa Nabi ini, yang kami boleh datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pada bulan Rajab saja. Sebab apa bulan Rajab? Sebab tu bulan Rajab ni dikatakan sebagai bulan yang tak boleh berperang. Bulan yang tak boleh perang. Jadi dia orang tak memerangi kami lah sebab dia orang hormat bulan ni. Jadi waktu ni je kami boleh datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni je kami boleh pergi berjumpa dengan Rasulullah di Madinah. Maka dia orang pun datang, dia kata famurna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana. Maka ajarkanlah kepada kami dengan
satu perkara yang kami boleh khabarkan perkara itu kepada orang yang berada di belakang kami, yakni orang yang berada di negeri asal kami. Wa nadkhulu bihil jannah. Dan kami bukan hanya nak ilmu tu untuk kami sampaikan. Yang lebih penting, kami nak masuk syurga dengan ilmu tu. Kami nak masuk syurga dengan ilmu yang Nabi nak bagi pada kami ni. So dia orang datang kepada Nabi, dia orang bagi tahu siap-siap. Kami ni datang pada jauh. Nak datang selalu tak boleh. Sebab jalan tu bahaya. Boleh datang 1 bulan je, iaitu bulan Rejab. Sebab tu pun kerana orang kafir Arab pada masa tu golongan Mudar tidak berperang. Jadi tolong bagilah ya Rasulullah benda yang penting supaya kami boleh bagi tahu orang negeri kami, supaya mereka juga tahu benda ni yang tak boleh datang ni, dan supaya kami sama-sama boleh masuk ke dalam syurga Allah. Fa amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Nabi SAW pun memerintahkan mereka dengan 4 perkara, dan Nabi SAW melarang mereka dengan 4 perkara juga. Apa dia? Amarahum bil imani billahi azza wa jalla wahdah. Nabi SAW mengarahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya. Maksudnya apa? Jangan syirik pada Allah. Jangan melakukan persekutuan untuk Allah dengan makhluk-makhluk lain. Tak boleh. Allah itu mesti ditauhidkan. Orang Islam mesti pegang benda ni. Tak mungkin orang Islam akan keliru kalau ada ajaran lain yang pakai istilah Islam tetapi mempromosikan syirik. Tak mungkin orang Islam yang ada ilmu akan keliru. Kan? Tak mungkin. Kerana Islam daripada awal lagi, al-imanu billahi wahdah. Iman kepada Allah semata-mata adalah ajarannya. Tak mungkin orang akan masuk ke dalam Islam melainkan dia mesti mengucap kalimah syahadah. Yang mana kalimah syahadah itu la ilaha illallah. Tidak ada sebarang Tuhan melainkan Allah. Bahkan di dalam orang kata apa bait syahadah itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam bait syahadah, dalam rangkap syahadah itu begitu jelas dengan ayat yang digunakan tu ayat yang begitu tegas, yang tidak ada lagi keraguan tentang ketauhidan Allah Azza wa Jalla. Mesti ditauhidkan Allah ni. Maka sebab itu dimulakan dengan nafi. Dan nafi itu pula nafi yang menafikan sebarang jenis, iaitu la ilaha. La ilaha, tidak ada sebarang Tuhan illallah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kita nafi dulu. Nafi semua, lepas tu baru tetap. Illa, kecuali Allah. Nafi dulu, baru kita tetapkan. Maksudnya kalau kita kata dalam syahadah kita, Allah huwal ilah, Allah tu Tuhan. Dia betul mentauhidkan, tetapi dia mungkin ada orang boleh tafsir, ya Allah Tuhan, tapi ada tak Tuhan lain lagi? Dia mungkin bertanya yang tu. Cuma kalau menggunakan lafaz nafi dan isbat, kalau gunakan lafaz nafi dulu kemudian tetapkan, maka di sana tidak ada keraguan lagi. La ilaha, tidak ada sebarang, maka jangan tanyalah Tuhan lain kecuali Allah. Allah Taala aja yang layak dan berhak untuk menjadi Tuhan. Kemudian Nabi SAW apabila bagi tahu kepada mereka untuk mentauhidkan Allah setelah mereka menerima Islam, qala hal tadruna mal imani billahi wahdah? Kamu tahu tak apa itu iman dengan Allah satu-satunya? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi SAW kata, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu kena mengucapkan kalimah syahadah. La ilaha illallah. Tidak ada sebarang Tuhan melainkan Allah. Tauhid dulu. Buang semua kepercayaan kepada kuasa yang ada dalam dunia. Buang semua kepercayaan Tuhan-Tuhan lain yang berkongsi kuasa kononnya dengan Allah. Buang semua dulu. Nafikan semua dulu. Illallah. Kecuali Allah. Hanya Allah. Baru kita jadi mukmin yang sebenar. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Muhammad itu adalah Rasulullah. 2 kalimah ni menjadikan kita mukmin. Mesti sebut. Kalau tak, orang tak tahu. Iman benda dalam jiwa. Orang tak tahu, orang tak nampak. So kena ucap. Baru kita jadi Muslim.
baru kita jadi Muslim. Tapi itu Ustaz, kalau disebut kat mulut je, jiwa tak beriman, munafiklah dia. Di akhirat macam mana? Di akhirat dia masuk dalam neraka lah sebab dia kufur. Habis itu kita dalam dunia, macam mana kita nak urus dia? Kita urus macam mana Nabi SAW urus orang munafik. Iaitu menerima zahir mereka, tetapi menyerahkan apa yang ada di batin mereka pada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita ni tak disuruh untuk membelah dada manusia. Apa yang orang sebut dekat kita, apa yang orang zahirkan dekat kita, yang itulah yang kita terima. Selagi mana tak terbukti pada kita dia bohong kita. Tapi Ustaz, susahlah Ustaz, kita nak tengok dia ni kalau betul-betul dia kafir macam mana? Wallahu a'lam, benda ni Allah Taala tak suruh kita untuk kita, Allah Taala tak bebankan kita untuk kita cari di luar daripada kemampuan kita. Dah memang kalau dia tipu, tak ada ruang untuk kita tahu. So kita ambil yang zahir. Sebab itu Nabi SAW tak bunuh orang munafik. Nabi tak bunuh orang munafik kerana Nabi nak memberikan satu isyarat yang jelas. Munafik ni Nabi tahu dengan jalan wahyu. Munafik ni Nabi tahu sebab Allah Taala bagi tahu kat Nabi. Kalau Allah tak bagi tahu kat Nabi, Nabi juga tak tahu kerana benda ni benda dalam jiwa. Dan bila Nabi tak tahu melainkan dengan jalan wahyu, kita di zaman ni mana kita nak tahu orang tu munafik ke tidak? Kerana kita tak terima wahyu, yang tahu hanya Allah. Wahyu telah terputus dengan kewafatan Nabi SAW. Maka kita disuruh untuk menghitung manusia ataupun untuk menguruskan manusia dengan apa yang dia zahirkan di depan kita. Kecuali kalau terbukti depan kita, apa yang dia zahirkan tak sama dengan apa yang dia sembunyikan. Dengan bukti, ya, dengan bukti. Kalau tak ada bukti, kekalkan kita, ambil dia sebagai apa yang dia zahirkan. Baik. Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang ni perlu juga. Kerana kalau orang tu dia percaya Allah Ta'ala saja Tuhan dia, tetapi dia tak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka tak beriman juga dia. Dia mesti terima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dia. Kerana Allah Ta'ala telah menghantar Nabinya yang terakhir, yang merupakan khatamun nabiyyin, penutup segala Nabi, penutup para anbiya, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan din, untuk menyampaikan agama kepada manusia seluruhnya. Tak kiralah sama ada dia tu Arab ataupun bukan Arab, dia termasuk di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi diutuskan. Bila dia nak beriman kepada Allah, tidak ada jalan lain. Kerana manusia ni standard lah tuan-tuan. Apabila dia telah mengenali Tuhan dia, apabila dia telah beriman dengan keesaan Tuhan dia, secara tabiatnya, secara fitrahnya, dia akan bertanya kepada manusia yang lain yang lebih pandai daripada dia, apa yang saya perlu buat untuk saya jadikan diri saya disayangi oleh Tuhan yang saya percaya. Itu benda yang normal. Sebab tu kita tengok manusia beragama dalam dunia ni, masing-masing ada ritual masing-masing. Duk lautan pun ada dia punya cara ibadat. Jadi Islam punya cara, ini fitrah. Tetapi Islam punya cara, Allah Ta'ala telah tetapkan satu ketentuan. Sesiapa yang beriman kepada Allah, sesiapa yang telah mentauhidkan Allah, maka tidak ada ruang bagi dia untuk menjadikan diri dia Tuhan sayang, melainkan mesti dia mengambil syariat daripada Nabi yang Allah Ta'ala utuskan kepada dia. Kalau dia umat Nabi terdahulu, dia kena tengoklah syariat umat Nabi terdahulu. Tapi kalau dia hidup di akhir zaman, kalau dia hidup di zaman ni, dia mesti ambil syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinamakan beriman seseorang itu kalau dia mengucap kalimah la ilaha illallah tetapi dia kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak dikira beriman lagi. Dia still menjadi orang yang kafir kerana tidak percaya dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengoklah di sisi umat Islam, sebab tu orang Yahudi walaupun dia berpegang dengan ajaran berpegang ataupun menyembah Allah Ta'ala semata-mata, percaya kepada Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala hantarkan sebelum daripada Nabi Musa, mereka percaya. Tetapi setelah mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, maka mereka tetap digelar sebagai kafir. Ahli kitab yang kafir. Begitu juga dengan orang-orang Kristian. Orang Kristian di sisi kita, orang Nasrani,
Mereka percaya kepada para anbiya yang Allah Ta'ala utuskan sebelum daripada perutusan Nabi Isa alaihi salam. Mereka percaya. Mereka percaya kepada Nabi Allah Ibrahim. Mereka percaya kepada Nabi Allah Sulaiman. Mereka percaya kepada Nabi Allah Nuh. Mereka percaya kepada Adam. Tetapi mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menabalkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, maka mereka menjadi kafir di sisi orang Islam. Di sisi akidah Islam, mereka menjadi kufur kerana mereka tidak menerima syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mereka menjadikan Isa itu sebagai anak Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala itu telah menyatakan dengan jelas yang Allah Ta'ala tidak beranak dan Allah Ta'ala tidak diperanakkan. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak memerlukan anak. Jadi ini perbezaan di antara kita dengan ahli kitab. Apatah lagi mereka-mereka yang menyembah selain daripada Allah, yang mensyirikkan Allah. Lagilah jauh daripada apa yang telah digariskan oleh Islam, mesti hanya menyembah Allah dan mengambil syariat, pastinya mesti mengambil syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang Nabi bawa kita terima. Apa yang Nabi suruh kita buat. Apa yang Nabi larang kita tinggal semampu kita. Yang mana yang kita tak mampu, moga Allah Ta'ala mengampuni kita. Yang kita mampu kita buat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawakan kepada kamu, ambil. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Ma amartukum bi syai' amma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum atau kama qala. Apa yang aku larang kamu, kamu jauhilah. Yang aku larang kamu jangan buat, Nabi kata. Wa ma amartukum bi syai' wa ma amartukum bih wa idza amartukum bi syai', apabila aku suruh kamu buat sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, buatlah sekadar yang kamu mampu. Maksud kalau wajib tu kena buat semualah. Sebab benda yang Nabi suruh ada yang sunat juga. Kita sunat kita tak mampu buat semua. Dalam sehari kita tak mampu buat semua benda yang agama sunatkan. Ada hari kita tak sedekah pun, sedekah sunat sebab kita tak mampu umpamanya kan. Ada hari kita tak buat solat sunat pun. Jadi benda-benda sunat ni Nabi kata buatlah sekadar yang kamu mampu. Benda wajib kena buatlah. Okey. Wa iqamus salah. Nabi kata setelah syahadah ini, setelah menyaksikan, bersaksi Allah Ta'ala saja Tuhan dia, Nabi Muhammad itu Rasul dia yang menyampaikan syariat Tuhan, dan datang ke farduan salat. Datang ke farduan salat. Setelah syahadah, datang salat. Sebab tu salat ni benda penting. Walaupun ada orang kata kat kita, ustaz ni tak ada cerita lain ke ustaz? Asyik cerita solat aja. Asyik buat kursus solat je. Kita kata, kalau tuan dah pandai bab salat, tak apalah. Kalau tuan dah pandai bab salat, tak apa. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberikan rezeki ilmu kepada tuan. Tetapi di sana ada lagi generasi lain yang masih lagi belum faham tentang salat. Ada lagi yang masih terkapai-kapai tentang hukum salat. Ada lagi orang-orang muda yang baru baligh dan mereka perlu salat. Maka sebab itu, hukum-hukum salat ini tidak mati dan tidak berhenti. Daripada zaman dulu, sehinggalah masuk ke zaman sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sekali-kali kita jangan pelekehlah. Selagi mana ia ilmu, maka selagi itu kita jangan pelekeh orang. Selagi mana ia ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, maka kita terima kerana ia adalah ilmu. Kerana ia adalah ilmu. Ya? Jadi kita terima kerana ia bermanfaat. Kita dah tahu, kita tahulah, tak ada masalah. No problem. Okay. Sebab ada juga orang yang mempertigai kan. Kadang-kadang kita duk sebut, dia kata, apalah. Dia kata, ustaz-ustaz ni tak ada cerita benda lain ke? Dia kata, sikit-sikit cerita tentang fiqh, dia kata. Ni, korupsi. Korupsi, rasuah. Kenapa tak bincang? Kita kata korupsi dan rasuah tu pun termasuk bab fiqh lah. Kalau tak bincang bab fiqh, kalau tak bincang bab fiqh, macam mana nak bincang bab rasuah? Macam mana nak bincang bab benda halal dan haram? Ini semua benda yang berkaitan dengan fiqh, yang berkaitan dengan hukum dan hakam. Baik. Cuma kena seimbang lah. Bab salat pun belajar, bab menegur, bab amar ma'ruf nahi munkar pun buatlah. Kena buatlah. Amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang buat benda baik, cegah orang buat benda munkar, kena buat juga. Salat juga. So kadang-kadang kita ni tak boleh nak seimbangkan. Kena seimbangkan. Kena buat serentak. Nabi SAW ajar orang salat.
orang yang baru datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baru masuk Islam, Nabi ajar dia tentang salat, Nabi ajar dia tentang akidah. Ha? Dalam masa yang sama Nabi SAW mengajar orang yang dah pro tentang agama Islam, dah pandai tentang agama Islam, Nabi ajar benda-benda lain pula pada dia. Ajak pergi perang, ajak pergi jihad, ajak untuk mencegah kemungkaran dan seumpamanya. Jadi seimbang. Manusia ni tak sama pengetahuan dia. Di antara sahabat dengan sahabat pun tak sama pengetahuan dia. Ada sahabat yang lebih daripada yang lain. Ada sahabat yang baru masuk Islam, Nabi SAW pun wafat. Seperti mana Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang tak lama dengan Nabi SAW. Wa iqamus salat. Kenapa salat datang selepas tu? Kerana salat benda penting. Salatlah hubungan di antara manusia dengan Tuhannya. Bila seseorang itu salat, dia bermunajat kepada Tuhan. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi riwayat daripada Allah. Nabi kata, Allah apabila dengar kita baca Al-Fatihah, Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala jawab setiap bacaan, setiap ayat Fatihah kita. Kerana nak menunjukkan betapa Allah Ta'ala ini mendengar rintihan hamba-Nya terhadap dia. Dan di dalam Fatihah itu, ayat-ayatnya sangat bernilai. Terutama bagi hamba yang nak bermunajat kepada Tuhan dia. Pujian seorang hamba kepada Tuhan, kita boleh tengok pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua daripada Fatihah. Kalau kita jadikan Bismillah tu sebagai ayat dalam Fatihah, ayat yang kedua dan ketiga lah. Bismillah tu pun pujian juga. Bismillah tu pun pujian pada Allah dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihi. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebagian ulama tidak menjadikan Bismillah sebagai Al-Fatihah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini pujian. Nak menunjukkan, nak menyedarkan diri kita. Apa saja yang kita miliki di dalam dunia ini, ianya kembali kepada Allah. Apa saja yang kita ada dalam dunia ni, Allah Ta'ala yang bagi. Sebab tu jangan sombong sangat. Sebab itu jangan rasa bangga diri sangat. Jangan rasa besar diri sangat. Kerana pemberian yang ada, apa saja yang ada di sisi kamu, semua itu datang daripada Allah. Allah lah pemilik sekalian alam ini. Segala puji bagi dia. Segala puji bagi dia. Kemudian, ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. So, orang yang baca, tuan-tuan, orang yang baca ayat ni, kalau dia ni jenis banyak dosa, pintu harapan tu terbuka. Allah Ta'ala, Tuhan yang penyayang dan pemurah, menerima segala taubat hamba-Nya. Menerima hamba-Nya yang nak kembali pada dia. Ini Tuhan yang sifatnya tidak membalas dendam kepada orang yang nak kembali kepada dia. Ini buka harapan. Maliki Yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ini pun pujian pada Allah. Kan? Pujian pada Allah. Supaya orang yang buat dosa ni, dia dah taubat. Ayat yang dari kemudian datang. Pemilik hari pembalasan, lepas ni jangan buat lagi. Kerana kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Ini benda-benda yang kita panggil keseimbangan Fatihah. Begitu seimbang kalam Allah. Sebab tu kita kena ulang. Sebab tu salat ni penting. Sebab dia ada keseimbangan. Orang yang nak bertaubat, baca ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, dia jadi rilis. Dia rasa macam tenang. Maliki Yaumiddin, dia rasa takut untuk buat dosa berikutnya. Maka dia tak buat lagi dah. Walaupun tadi buka pintu pengharapan untuk dosa diampunkan, tapi tetap ada ayat yang memberikan perasaan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang baca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan ni, kalau dia ni orang yang buat zalim kat orang lain, mungkin kat dunia ni dia tak kena apa-apa. Dia siap kata lagi, aku tak apa. Aku ni Tuhan buat macam mana pun Tuhan tak ambil tindakan. Kena ingat, Tuhan tak ambil tindakan dalam dunia bukan bermakna kamu mulia. Bukan bermakna kamu mulia. Bukan bermakna Allah Ta'ala tak sedar apa yang kamu buat. Bukan bermakna Allah Ta'ala memang nak muliakan kamu. No. Kerana ada waktu-waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang nak memberikan kamu ni waktu supaya kamu ni boleh berseronok dalam dunia.
wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kamu jangan menyangka, kamu jangan sekali-kali sangka Allah Ta'ala itu leka ataupun lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan sedikit penangguhan di hari yang mana mata-mata nanti akan terbeliak. Mata-mata akan terbeliak. Jadi Allah Ta'ala bagi tangguhan. Allah Ta'ala bagi penangguhan. Jangan rasa macam, oh tak apa Allah Ta'ala ni muliakan aku kot. Jangan sekali-kali sangka begitu. Kalau kita sedang berada di dalam maksiat. Wa ita'uz zakah, dan membayar zakat. Kenapa salat saja tak memadai? Mesti datang dengan zakat dalam rukun Islam. Kerana zakat ini hubungan manusia dengan manusia. Dalam satu kampung, dalam satu negeri, ada orang kaya dan ada orang miskin. Orang miskin tengok orang kaya senang. Orang kaya tengok orang miskin dia kesian. Maka bila diberikan zakat, bila diberikan pemberian, bila diberikan belanja kepada orang miskin, maka hubungan sesama manusia akan terjalin erat. Orang miskin sayang kepada orang kaya kerana telah memberikan mereka pemberian, dan orang kaya kesian dengan orang miskin. Kesian dengan orang miskin dan menghulurkan bantuan. Maka berkasih sayanglah di dalam di antara masyarakat di dalam negara Islam. Ada perasaan kesian, ada perasaan sayang. Orang miskin pun dia tak adalah nak pergi mencuri pula harta orang kaya setelah orang kaya itu bayar zakat. Bahkan dia mendoakan supaya orang kaya itu bertambah kaya, supaya zakatnya itu lebih tinggi dan lebih banyak kadar yang diberikan kepada orang miskin. Inilah indahnya syariat Islam. Inilah indahnya syariat Islam. Kemudian wasaumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa perlu puasa pada bulan Ramadan? Kerana kalau hanya sekadar memberi pemberian, mungkin kesian tu muncul. Kesian tu akan ada. Tengok orang miskin kesian. Tetapi bila Allah Ta'ala mensyariatkan puasa, Allah Ta'ala nak kita yang ada makanan ni rasa macam mana rasa lapar. Kerana mungkin kita lupa perasaan lapar macam mana. Lupa rasa lapar macam mana sebab kenyang sangat selain sentiasa. Jadi Allah Ta'ala syariatkan puasa supaya kita ada rasa lapar. Bila orang lapar datang minta sesuatu, kata dia lapar, kita ingat lapar tu macam mana. Kita dah rasa lapar tu macam mana. Itu satu. Yang kedua, puasa menjadikan orang mukmin ini mengetahui bahawasanya makanan ini, kalau Allah Ta'ala tak izin untuk makan, dia tak boleh makan walaupun dia punya makanan tu. Banyaklah hikmah puasa ni, tuan-tuan boleh tengok kuliah saya di dalam YouTube, saya ada hurai tentang hikmah puasa. Ni 4 perkara. Lepas tu Nabi perintahkan yang kelima. Nabi bagi bonus lagi. Nabi kata waktu tul khumus minal maghnam. Kalau kamu pergi perang, dapat harta rampasan perang, 1/5 daripada harta rampasan perang yang kamu ada tu kena kembalikan kepada Rasulullah. Itu hak Allah dan Rasulnya yang akan dibelanjakan mengikut apa yang Nabi SAW rasa sesuai untuk Nabi bagi. Ni kita panggil sebagai kewajipan lah. Wa nahahum 'anid dubba. Nabi SAW melarang mereka daripada 4 perkara. Nabi suruh 4 perkara tadi. Nabi bagi bonus satu lagi. Kemudian Nabi larang mereka daripada 4 perkara, iaitu ad-dubba. Dubba ni adalah labu. Labu yang kering, dilubangkan di tengah. Kering. Kemudian hantam. Hantam ni sekejap tadi saya ada tulis. Okey. Dubba ialah labu. Buah labu yang dikosongkan di tengah, dibuang isi, lepas tu dikeringkan dia punya kulit. Kemudian hantam ni bekas air. Bekas air yang diperbuat daripada tanah liat. Kemudian wal muzaffat. Muzaffat ni bekas juga, tetapi yang telah orang kata salut dengan bahan daripada minyak supaya dia tak bocor dan supaya dia lebih menyimpan haba. Kemudian Syu'bah mengatakan rubbama qala naqir. Dia kata berkemungkinan Abu Jamrah sebut naqir. Naqir ni apa? Naqir ni ialah batang ataupun dahan pokok yang dilubangkan di tengah dan ditutup, diletak. Semua ni bekas-bekas air. Wa rubbama qala al-muqayyar. Kadang-kadang disebut muqayyar. Muqayyar ni pun sama dengan muzaffat tadi yang
yang bekas yang dibalut ataupun yang disaluti dengan minyak, supaya dia lebih kedap, muqayyar. Kenapa Nabi larang benda ni? Para ulama mengatakan Nabi larang ni kerana benda-benda ni digunakan untuk simpan arak zaman dulu. Untuk peram arak zaman dulu guna benda-benda ni. Maka Nabi SAW larang pada mereka untuk gunakan. Nabi SAW larang untuk mereka gunakan di peringkat awal Islam. Supaya mereka ini tidak teringat dengan arak. Sebab pengharaman arak tu baru berlaku. Supaya mereka tak teringat, supaya mereka tak sentuh, supaya mereka tak peram. Tapi akhirnya Nabi SAW, di akhirnya Nabi SAW membatalkan larangan ini dan Nabi kata buatlah apa pun, cuma jangan minum arak saja. Kerana bila orang Islam dah mula untuk meninggalkan arak, maka Nabi SAW benarkan balik. Selagi mana benda tu bukan arak, maka boleh minum dengan bekah berkenaan. Kemudian Nabi SAW kata apa? Ihfadhu. Pelihara dia, ingat dia, wa akhbiruhu man wara'akum. Dan sampaikan ilmu ni kepada orang yang berada di negeri kamu, orang yang berada di kampung kamu. Jadi ini merupakan di antara hadis yang Nabi SAW pesan kat kita, supaya kita ni ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu. Terutamanya bagi ketua keluarga. Sebab itu dalam hadis Malik bin Huwairis, Nabi SAW pesan supaya kita menyampaikan ilmu kepada keluarga kita. Kalau kita suami, bagi ilmu kepada anak-anak, kepada isteri. Kena ada tanggungjawab tu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kamu. Lindungi diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Ini tanggungjawab. Tanggungjawab bukan hanya sekadar memberi makan. Tanggungjawab juga memberi ilmu supaya mereka tahu apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, masa pun dah lebih 5 minit. Sepatutnya saya sampai 1.50 je. Ni dah terlebih 5 minit. Biasalah, kalau dapat mikrofon ni kadang-kadang lupa diri kan. Ini pun dah lebih 6 minit dah ni. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ni, sebagai pengisian waktu zuhur kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada diri kita bersama untuk menjadikan diri kita sebagai orang mukmin, menguatkan semangat untuk kita menimba ilmu, mengamalkan ilmu, menghafal ilmu dan menyampaikannya kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Saya rasa cukup sekadar tu. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada Telekom Malaysia atas anjuran kuliah bulanan ini. Kuliah mingguan lah, 2 minggu sekali. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.